السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita kesempatan pada malam ni untuk menyambung lagi kuliah kita pada risalah I'tiqad Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Abdullah, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Hakkari rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari. Dan insya-Allah sambungan kita pada malam ni kita akan sambung pada muka surat 34 dan juga 35. Muka surat 34 dan 35 di bawah perbahasan I'tiqad Imam Asy-Syafi'i. Sebelum ni kita dah bahas tentang bab sebelum ni, iaitu berkenaan dengan pujian Imam Asy-Syafi'i kepada Allah Azza wa Jalla. Seterusnya wasiat Imam Asy-Syafi'i menjelang wafat. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung I'tiqad Imam Asy-Syafi'i. Ini nas apa yang disebutkan oleh Al-Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang telah diriwayatkan oleh Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullah melalui sanad dia yang disebutkan pada muka surat 35 dan juga 34 tu. Jadi kita mulakan bacaan risalah kita pada malam ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, akhbarana Abu Ya'la al-Khalil bin Abdullah al-Hafiz qala akhbarana Abu al-Qasim bin Alqamah al-Abhari qala akhbarana Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi an Abi Shu'aib wa Abi Thawr عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال. Terjemahan dia pada muka surat 34. Kita tengok Al-Hakkari berkata, ini sanad penulis sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Hakkari berkata, Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah Al-Hafiz telah mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Abu Al-Qasim bin Alqamah Al-Abhari telah mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi telah memberitahu kepada kami bahawa beliau meriwayatkan daripada Abu Shu'aib dan Abu Thawr yang meriwayatkan daripada Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semoga Allah meridai beliau. Ini sanad daripada Al-Hakkari yang mencatatkan pesanan ataupun i'tiqad Imam Asy-Syafi'i ini. Dia sebut sanad-sanad dia pada muka surat 35 dan juga 34 tu. Dan kalau kita tengok dalam sanad dia tu, ada satu orang yang bernama Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi dikenali dengan Ibnu Abi Hatim. Dia salah satu ataupun salah seorang daripada tokoh hadis yang mana dia ni banyak belajar daripada ayah dia, iaitu Abu Hatim Ar-Razi. Menariknya Abu Hatim Ar-Razi ni sekadar tambahan. Nama dia dengan nama Imam Syafi'i sama. Muhammad bin Idris. Dua-dua Muhammad bin Idris.
Jadi kalau sebut Muhammad bin Idris ni ada dua orang. Satu Muhammad bin Idris Ar-Razi. Satu lagi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Ar-Razi ialah tokoh dalam bidang hadis. Adapun Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i terkenal sebagai tokoh dalam bidang fiqh dan juga usul fiqh. Walaupun Imam Syafi'i itu sendiri, dia pun ada kepakaran dalam ilmu hadis dan dia pun juga ada menulis kitab berkenaan dengan hadis. Sebab tu ada kitab nama dia Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi taklah terkenal seperti mana kitab Musnad yang lain. Seperti Musnad anak murid dia, iaitu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma saya nak sebut sini dua nama. Dua nama yang lebih kurang sama. Jadi penting bagi orang yang belajar, khususnya orang yang belajar agama secara khususiah ni, dia kena tahu nama-nama tokoh-tokoh dan juga tahun kewafatan tokoh-tokoh, untuk memastikan setiap nukilan perkataan daripada tokoh tu benar dan munasabah mengikut zaman ataupun keadaan tokoh tu menyampaikan perkataan tu. Okey. Jadi kita tengok apa yang disebutkan pada perenggan seterusnya. Al-qawlu fi sunnati allati ana 'alayha wa ra'aitu ashabana 'alayha ahlal hadithi alladhina ra'aituhum fa akhadhtu 'anhum مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأشهد أن الجنة والنار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Terjemahan dia muka surat 34. Dia kata al-qawlu fi sunnah, bercakap tentang sunnah yang aku anuti dan aku lihat para sahabat kami ahli hadis menganutinya, lalu aku ambil sunnah tersebut daripada mereka seperti Sufyan bin Uyainah, Malik dan selain mereka berdua adalah berikrar dengan menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahawa syurga dan neraka itu benar. Hari kiamat itu tiada sebarang kesangsian padanya dan Allah akan membangkitkan orang yang berada di dalam kubur. Perenggan yang kedua ni permulaan kepada menerangkan apakah i'tiqad Imam Asy-Syafi'i pada perkara-perkara asas. Situ kalau kita tengok dia sebut, dia kata al-qawlu fi sunnah. Adapun perkataan ataupun bercakap tentang sunnah. Sunnah yang dimaksudkan sini ialah bukan sunnah yang kita faham dalam fiqh ataupun usul fiqh, ataupun sunnah yang difahami oleh ahli hadis. Sunnah di sisi fiqh ataupun ulama usul, sunnah ni ialah perkara yang bila mana kita tak buat, dia tidak ada apa-apa dosa. Kita buat, kita dapat pahala ataupun kita panggil sunat. Adapun sunnah di sisi ahli hadis ialah apa yang disandarkan daripada perkataan, perbuatan ataupun persetujuan yang datang daripada diri Nabi, ataupun kita panggil hadis. Maksud sunnah yang ingin disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i sini ialah as-sunnah huwal aqidah at-tauhid. Hiyal aqidah awit tauhid. Sunnah di sini ialah bermaksud akidah ataupun tauhid. Sebab tu kita akan tengok kitabus sunan, kitab sunan. Kadang-kadang kita nampak kitab sunan ni kita akan faham itu kitab hadis. Sebenarnya tidak. Ada kitab as-sunnah, namanya as-sunnah, tapi isi dalamnya ialah berkenaan dengan akidah. Berkenaan dengan akidah. Sebab tu ada para ulama yang tulis Kitabus Sunnah war-raddu 'alal Jahmiyah. Kitab As-Sunnah dan rad ke atas Jahmiyah, ataupun jawapan balas ke atas kumpulan yang menyeleweng iaitu Jahmiyah. Seperti Al-Imam Ahmad dia ada tulis Kitabus Sunnah. Jadi kata Al-Imam Asy-Syafi'i, bila mana bercakap tentang sunnah allati ana 'alaiha, yang mana aku berada di atasnya sekarang, wa ra'aitu ashabana 'alaiha, dan aku melihat para sahabat kami ahlul hadisi, daripada kalangan ahlul hadis, alladzina ra'aitahum, yang mana kita semua telah melihatnya, fa akhadhtu anhum, dan aku telah mengambil daripada mereka, misla Sufyan bin Uyainah, seperti Sufyan bin Uyainah. Ini salah seorang tokoh daripada kalangan tabi'ut tabi'in. Sezamanlah dia dengan Imam Malik bin Anas. Dua-dua ni ialah tempat Imam Syafi'i ambil ilmu, sama ada ilmu hadis ataupun ilmu berkenaan dengan tauhid. Sufyan bin Uyainah dan juga
Imam Malik bin Anas, yang mendirikan mazhab Maliki itu. Wa ghairihima, dan selain daripada mereka berdua, al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah, iaitu menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Para ulama dia syarah sini, dia kata apakah yang dimaksudkan daripada kalimah syahadah yang ingin disebutkan oleh Imam Syafi'i sini. Dia kata ya'ni asyhadu lillahi ta'ala bil wahdaniyah, iaitu aku bersaksi bahawa Allah Ta'ala itulah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ni maksud dia apa? Yang esa ataupun tunggal. Wahdaniyah kita boleh ataupun mudah faham dengan perkataan wahid. Wahid dalam bahasa Arab maksud dia satu. Sebab tu kalau kita tengok Bilal bin Rabah ketika mana dia dihempak oleh tuan dia dengan sebab dia tak mau keluar daripada Islam, bila mana dia diseksa dengan dihempak batu, dia sebut apa? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun situ maksud dia yang esa ataupun yang tunggal. Bila mana dia sebut lagu tu, menyebabkan tuan dia ni lagi panas telinga dengar. Sebab apa? Sebab kefahaman masyarakat Arab jahiliah, kefahaman majoriti Quraisy pada waktu tu, ialah mereka mengatakan Allah Ta'ala itu memang Tuhan yang menciptakan, tapi pihak yang boleh mengabulkan doa bukan hanya Allah Ta'ala sahaja. Antara pihak-pihak yang boleh menjadi saluran untuk terkabulnya doa ialah berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Selain pada itu, malaikat-malaikat yang dianggap sebagai anak perempuan Allah Ta'ala, ini juga ialah pihak-pihak yang boleh membawa doa. Sebenarnya dalam akidah kita, yang sebenarnya Allah Ta'ala saja yang boleh mendengar doa, yang boleh menilai doa permintaan hajat. Ini semua makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadikan, sama ada makhluk yang dekat ataupun yang jauh. Yang dekat seperti para malaikat, yang jauh ni manusia dan jin. Ini semua tidak ada kuasa untuk membawa doa tu kepada Allah Ta'ala, melainkan doa itu diperkenankan oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia bersifat dengan wahdaniyah. Wa ashhadu li nabiyhi Muhammad, dan aku bersaksi kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrisalah, iaitu aku telah bersaksi Nabi Muhammad ini telah menjalankan kerja menyampaikan risalah. A'taqid hadha kama ya'taqiduhu salafu minal a'immati wal ulama was sahabati wat tabi'in. Aku telah beriktikad dengan iktikad ini seperti mana telah beriktikadnya para a'immah ataupun para imam-imam yang terdahulu, dan juga para ulama, dan juga para sahabat, dan juga sekalian semua kumpulan tu. Jadi itu apa yang disebutkan oleh para ulama maksud daripada perkataan Imam Asy-Syafi'i itu. Wa ashhadu annal jannata wan nara haqqun, dan aku bersaksi bahawa neraka, bahawa syurga dan neraka itu benar. Apa maksud sini? Kama sabab, ini yang disebutkan oleh ulama yang mensyarahkan matan ni. Dia kata seperti mana yang telah diterangkan pada pesanan Imam Syafi'i menjelang kewafatan pada bab sebelum ni. Annal jannata wan nara, sesungguhnya syurga dan juga neraka itu hak, ianya benar. Wa anna man lam yu'min bil jannati wan nar fahuwa kafir. Sesiapa yang tidak beriman dengan syurga dan juga neraka, maka ianya disebut sebagai orang kafir. Ini termasuk daripada bab-bab keimanan. Wal jannatu wan nar makhluqatanil an. Syurga dan neraka ialah dua makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sekarang. Khilafan lil Mu'tazilah. Berbezalah kita Ahlus Sunnah ini dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia beriman macam mana dalam bab syurga neraka? Mu'tazilah kata allazi yaqulun, yang mana mereka telah berkata annahuma, sesungguhnya dua itu, iaitu syurga dan neraka, takhluqani yaumal qiyamah, akan dicipta pada hari kiamat. Mu'tazilah dia percaya sekarang ni syurga neraka tak ada lagi. Syurga neraka buat bila? Nanti, lepas pada sangkakala kedua baru buat. Sekarang ni tak ada lagi. Li'anna khalaquhumul an, kerana penciptaannya sekarang ni di sisi Mu'tazilah, wala jazaa'un abas, ianya perkara yang sia-sia saja kalau buat awal-awal. Ini yang Mu'tazilah kata. Wal absu muhalun 'ala Allah, dan Allah Ta'ala ini mustahil buat benda yang sia-sia. Itu pandangan kumpulan Mu'tazilah.
yaz'umuna wa hadha min abtalil batil. Maka kata para ulama, dakwaan Mu'tazilah ini ialah dakwaan golongan yang batil dan ianya tak betul. Sebab apa? Sebab terlampau banyak dalil dalam Quran dan hadis yang Allah Ta'ala cerita tentang penciptaan syurga dan neraka. Antara dalil yang menunjukkan syurga ni dah wujud ialah dalil yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bila mana kita selesai salat, kata Nabi, bila mana satu orang tu dia selesai salat, dia wirid. Antara wirid dia, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, engkau jauhkanlah aku daripada neraka. Ini wirid ni walaupun hadis dia dhaif, kita boleh beramal dengan hadis ni. Kata Nabi, sesiapa yang mengulang Allahumma ajirni minan nar, sesiapa yang menyebut Allahumma ajirni minan nar 3 kali ataupun 5 kali sebahagian riwayat ataupun 7 kali, qalan nar, maka syurga akan berkata pada orang yang sebut perkataan tu. Bila mana kita sebut lepas sembahyang, syurga akan kata, syurga kata Allahumma qarribni ilaihi, ya Allah engkau dekatkanlah orang yang kata ni kepada aku. Maknanya mana-mana orang yang kata sekarang ni, lepas sembahyang tadi dia kata, syurga akan respon, tapi kita tak dengar suara tu. Kalau syurga tak dibuat lagi, apa function ataupun fungsi hadis ni? Sebab syurga dan neraka ni dua makhluk yang boleh bercakap. Dalam hadis lain Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut bagaimana berhujahnya syurga dan neraka. Syurga neraka ni di hari kiamat nanti kita akan tengok. Dua-dua makhluk yang Tuhan cipta ni, dua-dua ni akan berbalah. Maknanya syurga dia pertikai. Kenapa orang yang masuk dalam syurga ni kebanyakan orang miskin, tak ramai orang kaya? Itu yang disebut dalam hadis. Dan dalam neraka ni pula Allah Ta'ala kata ataupun Nabi kata, neraka ni kata, kenapa yang masuk dalam aku ni kebanyakan orang-orang yang pemimpin ataupun orang-orang yang hebat di dunia dulu? Bila mana dua-dua ni saling berbalah, maka Allah Ta'ala masukkan kaki dia ke dalam neraka sehingga penuh neraka. Ini hadis mutasyabihat. Macam mana masuk kaki? Kaki itu macam kaki kita. Itu semua kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Kita tak bahas benda tu. Okay. Cuma nak beritahu poin dia ialah syurga dan neraka dia boleh bercakap. Bahasa apa? Wallahu alam. Yang pastinya penciptaan syurga dan neraka itu sudah berlaku. Berbeza dengan Mu'tazilah, dia kata tidak berlaku. Okay. Di sini dia bawakan beberapa dalil pada Quran. Fan-nususu dallat ala annal jannata wan nara makhluqatan. Begitu banyak nas yang menunjukkan bahawasanya syurga dan neraka itu dua makhluk. Fallahu ta'ala qala 'anil jannah. Allah Ta'ala menyebutkan tentang syurga. U'iddat lil muttaqin. Syurga itu ialah satu tempat balik yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa qala 'anin nar, dan Allah Ta'ala berkata tentang neraka. U'iddat lil kafirin. U'iddat lil kafirin ni maksudnya ialah dijanjikan neraka itu bagi orang-orang yang kafir. Ma'iddatun wa muhayyaun, kata para ulama. Syurga ini telah tersedia, neraka telah tersedia dan juga telah siap dua-duanya tu. Wa qauluhum anna laysa fiha jazaa'un batil. Dan kata golongan Mu'tazilah, kalau Tuhan buat syurga neraka ni awal-awal tidak ada apa-apa fungsi, sia-sia, kata-kata itu batil, tak betul. Sebab apa? Sebab hadis yang kita sebut tadi. Walaupun tidak ada orang lagi dalam syurga, tidak berlaku lagi pembalasan, tidak berlaku lagi orang dimasukkan dalam neraka, tak berlaku lagi masuk syurga. Walaupun dua-dua tu kosong hakikatnya, tapi penciptaannya sekarang sudah ada manfaat. Sebab apa? Sebab orang yang berdoa, dalam riwayat lain, mana-mana orang yang berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah, syurga akan tolong kuatkan doa dia. Syurga kata, ya Allah, engkau masukkan orang ni. Dan neraka pun akan respon, ya Allah, engkau jauhkan orang yang sebut macam ni daripada neraka. Maknanya dua-dua makhluk ni, kalau kita kata tak ada function dicipta awal-awal, maka dia tertolak. Sebab hadis sebut jelas. Hadis kata dua-dua ni sekarang ni walaupun kosong, belum ada lagi pengadilan, belum ada lagi ahli neraka, belum ada lagi ahli syurga, tapi kedua-dua ni ada fungsi yang tersendiri. Sebab tu kalau tengok Allah Ta'ala jelaskan ketika mana Allah Ta'ala nak jadikan manusia, Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Tuhan berkata kepada malaikat, aku ingin jadikan atas muka bumi ini khalifah. Khalifah tu dengan makna manusia. Qalu, maka malaikat pun kata, adakah kamu ingin menjadikan makhluk yang akan menumpahkan darah? Qalu ataj'alu fiha
man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kamu nak buat satu makhluk yang akan menumpahkan darah, sedangkan kami ni hari-hari duk bertasbih sucikan kamu. Apa respon? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dan kamu tak tahu. Itu benda yang kita kena tahu bila mana kita berdiri di pintu benda-benda gaib ni. Bila kita bahas benda gaib, bahas syurga, bahas neraka, bahas tentang tanda-tanda kiamat yang akan datang, yang besar, yang 10 tu, kita kena tahu ini isu akidah yang belum berlaku. Dan orang yang baik Islamnya, dia tak akan cakap tentang urusan agama memandai-mandai, melainkan dia berhati-hati. Terutamanya orang-orang yang ada ilmu tentang agama, dia tak akan cakap tentang agama pandai-pandai dia, sebab dia tahu itu ialah satu benda yang dipertanggungjawabkan. Okay. Jadi itu benda yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lepas pada tu ada satu masalah yang disebut sini. Okay. Dia sebut sini masalah al-jannatu wan-naru makhluqatanil an. Syurga dan neraka macam mana yang kita sebut tadi, dia dua makhluk yang Tuhan dah buat siap-siap. Fahal dakhalaha ahad? Adakah sekarang ada mana-mana manusia yang dah masuk dalam syurga ataupun neraka? Seperti mana dalam satu hadis Nabi sebut ada satu orang perempuan yang tak beri makan kepada satu ekor kucing. Dia orang kata apa? Dia letak kucing tu dalam satu sangkar, dia tak bagi makan sehingga kucing tu mati. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata hiya min ahlin nar. Perempuan tu daripada ahli neraka. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Okey. Sebab Nabi sebut dia dalam neraka, adakah dia sekarang berada dalam neraka? Ini syubuhat. Syubuhat ni maksud dia apa? Kesamaran ataupun logik yang cuba dikeluarkan oleh golongan yang kata syurga neraka ni tak ada. Okey. Mu'tazilah dia kata syurga neraka tak ada. Ada satu kumpulan lagi. Kumpulan yang kita sebut sebagai batiniyah ataupun nama dia sangat banyak. Dia kata syurga dan neraka ni hanyalah perlambangan. Dia bukan seperti mana yang Quran duk sebut. Syurga neraka ni apa dia? Syurga neraka ni ialah bila mana satu orang tu buat baik, dia akan duduk dalam keadaan baik. Allah Ta'ala akan angkat masalah daripada hidup dia. Allah Ta'ala akan berikan dia kehidupan yang kesenangan. Sebab golongan batiniyah dia percaya, orang yang mati, bila mana dia dah mati, Allah Ta'ala akan balas dia siap-siap. Macam mana Allah Ta'ala balas dia? Allah Ta'ala akan keluarkan balik roh dia dan dia akan dihidupkan dalam badan makhluk akan datang ataupun makhluk zaman akan datang. Macam kita hari ni, tahun 2021, di sisi batiniyah, badan kita ni ditumpang oleh orang-orang saleh ataupun orang jahat zaman dulu. Kalau orang-orang saleh dan orang jahat tu dia duduk dalam badan orang kaya, maknanya dia tu baik zaman tu dulu. Tidak ada syurga, tidak ada neraka. Ini karut. Sebab Tuhan detailkan syurga. Tuhan kata syurga ni ada macam ni. Ada pakaian dia. Apa fungsi ayat tu? Melainkan itu ialah benda yang kita sebut sebagai hakikat. Dia bukan majazi ataupun perlambangan. Okay. Jadi, kata geng-geng Mu'tazilah ni, dia kata, macam mana dengan hadis Nabi tu? Macam mana dengan hadis Nabi tu? Ataupun kumpulan-kumpulan lain. Yang Nabi kata perempuan tu dah duduk dalam neraka. Okay. Berkenaan dengan hadis tu, kalau kita tengok, dia dijawab dengan ayat daripada surah Ghafir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Bila mana satu orang dia masuk dalam kubur, dia duduk dalam alam barzah. Dia duduk dalam alam barzah ni, apa yang dia akan lalui di alam barzah? Dia akan diperlihatkan syurga dan neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ayat ni Allah Ta'ala sebut kepada Firaun dan juga konco-konco dia ataupun tentera dia. Allah Ta'ala kata, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah Ta'ala sebut keluarga Firaun ataupun semua yang bersama dengan Firaun ni, bila mana dia masuk dalam kubur, dia mati, walaupun hari ni kita tengok jasad Firaun dia tidak dikuburkan. Jasad Firaun disimpan. Sebab memang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, Firaun ni dia ada special case untuk Firaun. Betapa dahsyatnya dia punya kekufuran, dia punya kesombongan. Allah Ta'ala kata dengan sebab dia ni penting untuk dijadikan sebagai bahan untuk kita fikir. Teruknya manusia kalau dia lawan Tuhan. Allah Ta'ala kata, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Pada hari dia lemas di Laut Merah, tenggelam, ketika mana
selamatnya Nabi Musa dan juga Bani Israel menyeberangi. Allah Ta'ala nampakkan di hadapan Bani Israel macam mana matinya golongan-golongan yang lawan dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Musa. Antara yang mati ialah Firaun. Firaun mati lemas. Okay. Tapi Firaun dia tidak dikuburkan. Firaun mayat dia itu diselamatkan. Allah Ta'ala selamatkan. Allah Ta'ala zahirkan atas muka bumi. Sebab tu kau tengok antara tokoh yang masuk Islam, kaji mayat Firaun ni ialah Maurice Bucaille. Lama dah, cerita lama, daripada Perancis. Okay, dia masuk Islam. Sebab apa dia masuk Islam? Sebab dia cek dalam terakia Firaun, mumia Firaun tu. Terakia dia ni, orang kata apa, lubang tekok dia ni, ada pasir. Ada pasir lah tu. Okay. Lepas pada tu, antara tim pengkaji dia ada satu orang, doktor daripada Mesir, Muslim. Okay. Dia tengok dalam orang kata apa, dalam leher Firaun, mayat Firaun tu, yang diangkat tu, ada pasir. Dia jadi pelik. Sebab pasir tu ialah pasir laut lah. Okay. Pasir pantai. Okay. Jadi dia tanya pada doktor, kawan-kawan tim dia, ada satu benda pelik pada mayat ni, ada pasir dalam tekuk dia. Okay. Maka kata yang Muslim tu, kami tak pelik sebab kami dah pernah dengar dalam sirah bahawasanya dia ni mati lemas. Dia mati lemas, maknanya masuk air dan juga masuk tanah dalam mulut dia. Dan ada satu lagi riwayat kata Jibril yang sumbatkan dalam mulut dia tu pasir ataupun tanah. Walaupun riwayat tu ada sedikit pertikaian di kalangan para ulama sirah dan juga para ulama hadis, tapi nak beritahu kepada kita bahawasanya diselamatkan mayat Firaun ni menjadi pengajaran pada kita khusus. Kita tak boleh buat dalil mayat Firaun ni selamat sebab Tuhan sayang dia. Sebab tu mayat-mayat yang tak reput ni, kita tak boleh kata Tuhan sayang dia tak reput. Tak boleh nak kata apa-apa. Yang paling selamatnya, apa saja yang kita tengok pada mayat, memanglah kalau tengok mayat orang-orang yang baik ni, Tuhan jaga dia. Tapi yang itu tak boleh jadi indikator dia tu baik ataupun dia tu dah dapat balasan baik. Sebab dia berkait dengan benda yang kita tak tahu. Kan sebahagian orang dia gali kubur, tiba-tiba terkena pada mayat yang belum lagi reput. Kita berdoa lah dia dengan doa yang baik. Saya nak sebut sini, tak salah untuk kita doa. Kita gali kubur, ada kes mana-mana tempat, gali, mayat tu masih elok lagi. Okay. Lepas tu buka lah cerita zaman dia hidup dulu, orang yang bagus. Kita sebut dengan harapan ataupun doa. Kita tak boleh kata, dia ni confirm dah syurga. Itu tak boleh. Sebab ada hadis Nabi larang. Nabi larang ketika mana berlakunya perang Khaybar. Perang Khaybar, ada sahabat-sahabat yang mati dalam perang. Maka ada orang-orang, sahabat-sahabat lain yang kumpul jenazah sahabat ni. Ada satu orang lelaki ni, tengok pada kesan dia tu macam orang yang kena tikam teruk. Maka ramai-ramai ni kata, huwa min ahli jannah. Dia ni daripada kalangan ahli syurga. Nabi kata tak boleh kata. Tak boleh kata dia ahli syurga, tak boleh kata dia mati syahid. Sebab apa? Walaupun kamu tengok dia okey, senyum, elok, tapi kamu kena tahu, dia telah mencuri harta rampasan perang. Tak sempat bagi lagi, dia dah curi. Maka sahabat kata, apa yang dia curi? Sebahagian riwayat kata, sehelai selendang. Sebahagian riwayat kata, satu tali kasut saja yang dia curi. Menyebabkan dia tak dapat kelebihan yang panggil syuhada ataupun mati syahid itu. Walaupun zahir dia punya jenazah dia tu elok. Cuma kita boleh sebut ala sabilid doa, atas sebab doa. Moga-moga mayat dia ni kita tengok tak reput, elok pun semua ni, dia daripada ahli syurga. Tapi nak cakap lagu confirm, waktu yang tak boleh. Maknanya kita tengok, oh ni confirm ni. Lepas tu jumpa pula satu kubur lagi, dah berolak ni confirm ahli neraka. Dia pun dulu hutang aku tak payah, kita dah bagi dah kat dia. Yang tu tak boleh. Okay. Yang lagu tu tak boleh. Jadi Firaun diselamatkan. Kalau tuan-tuan tengok, Firaun, dia punya mumia dia tu elok. Sampai hari ni elok. Wajah dia tu elok. Tapi eloknya, jaganya dia punya mayat tu bukan tanda Tuhan sayang dia. Tanda Tuhan nak tunjuk, inilah muka yang telah mencabar kekuasaan aku. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi tak salah untuk kita doa. Cuma nak pastikan tu ataupun nak sebut dengan bentuk kepastian tu tak boleh. Okay. Seterusnya apa lagi yang disebut sini? Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Maksud dia, dan hari kiamat itu tiada sebarang kesangsian padanya. Maknanya hari kiamat pasti akan berlaku. Kemudian wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah Taala akan membangkitkan orang yang berada di dalam kubur. Okay. Ini nak sebut kepada kita kebangkitan akan berlaku. Kebangkitan pasti akan berlaku. Maknanya mana-mana orang yang
mati, meninggal, dia pasti akan dibangkit. Tapi tak syarat dia tu dibangkitkan kerana dia ada kubur. Cuma sebut kubur ni ala sabilil ghalib. Kebanyakan orang mati dia akan ditanam dalam kubur. Ada orang mati yang tak ditanam dalam kubur. Mungkin sebab dia mati tengah laut, dimakan oleh binatang ataupun haiwan yang ada di laut, ataupun orang yang mati dibaham oleh binatang buas apa semua, dia tiada kubur. Ataupun mati dengan sebab terbakar apa semua. Jadi orang-orang yang macam ni, adakah dia tidak dibangkitkan? Dia orang pun akan dibangkitkan walaupun dia orang tidak ada kubur. Dia orang tidak ada kubur. Okey. Seterusnya muka surat 37. Muka surat 37, apa matan dia? Wa u'minu bi jami'i ma ja'at bihil anbiya'u salawatullahi alaihim wa aqidu qalbi ala ma zahara min lisani wala ashukku fi imani wala ukaffiru ahadan min ahli at-tauhid bi dhanbin wa in amila bil kaba'iri wa akiluhum ila Allah azza wa jalla. Okay. Maksud matan dia muka surat 36, aku beriman dengan semua perkara yang dibawa oleh para nabi, selawat Allah ke atasnya. Aku simpulkan ikatan hatiku atas apa yang terzahir daripada lisanku, dan aku sesekali tidak akan meragui keimananku. Aku tidak mengkafirkan seorang pun dalam kalangan ahli tauhid, orang yang mengesakan Allah dengan dosa yang dilakukannya, sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar. Dan aku serahkan kepada mereka Allah Azza wa Jalla, serahkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, sama ada dia mengazab atau mengampuni mereka. Okay. Tengok apa yang disebutkan syarah sini, dia kata, ya'ni a'taqidu bima fi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Bermaksud sini, aku beriktiqad dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa antiqu biha lisani, dan aku juga mengucapkannya dengan lisanku. Wal qalbu muwafiqun lima yantiqu bihil lisan. Hatiku dan juga lisanku, aku menyebut benda yang sama. Okay. Khilafan lil munafiqin, berbeza dengan orang munafik. Alladzina yaquluna bi alsinatihim, yang mana mereka itu berkata dengan lisan mereka, wala ya'taqiduna bi qulubihim, tetapi tidak beriktikad dalam hati mereka. Okay. Jadi pada matan ni Al-Imam Asy-Syafi'i dia nak sebut sini apa dia? Wa aqidu qalbi ala ma zahara min lisani, dan aku telah mengikat simpulan hatiku yang terzahir daripada lisanku. Apa yang aku sebut, itulah yang ada dalam hatiku. Sini kata para ulama, Imam Asy-Syafi'i nak sebut antara perkara yang boleh menjahanamkan seseorang tu ialah adanya sifat kemunafikan dalam diri dia. Jadi dia nak cela sini, cela bab munafik. Okay. Dalam syarah dia sebut, kama qala Allah Ta'ala, seperti mana firman Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan adanya sebahagian manusia itu mengatakan, aku beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka sebenarnya tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Sebab tu kalau tengok dalam matan ni, Imam Asy-Syafi'i dia nak sebut tentang berhati-hati dan jaga diri supaya tak terjebak dalam munafik. Sebab zaman Imam Syafi'i ni, zaman akhir-akhir hidup dia ni, ialah zaman fitnah pada waktu tu. Iaitu adanya golongan yang mendakwa mereka Islam, tapi mereka tidak Islam. Golongan ni ialah golongan munafik yang tak diketahui, yang mana kita dah sebut bermulanya fitnah ni ialah pada zaman Nabi lagi, iaitu Abdullah bin Ubay. Ketika mana datang Nabi ke Madinah, dia pada waktu tu antara orang yang diangkat oleh orang-orang Madinah untuk jadi raja Madinah. Tiba-tiba datang Nabi, orang Madinah tak fokus daripada Abdullah bin Ubay, orang Madinah fokus kepada Nabi. Jadi dia pada waktu tu sakit hati dia sakit hati dengan sebab tengok orang angkat Nabi. Jadi dia pun memulakan modus operandi dia dengan dia nak jatuhkan Islam daripada dalam. Jadi dia pun isytiharkan diri dia Islam, tapi dalam masa yang sama dia mencari peluang, dekat mana aku nak jatuhkan Islam, dekat mana aku nak burukkan Nabi. Sebab tu kita akan tengok dalam peristiwa-peristiwa yang banyak dalam sirah disebutkan bagaimana percubaan orang munafik untuk melakukan kucar-kacir kepada orang-orang mukmin ataupun orang-orang Islam di Madinah pada waktu tu. Antara yang pertama dilakukan oleh orang munafik apa dia? Dia orang membuat satu dakwah ketika mana nak berlakunya perang Uhud. Pada waktu tu
golongan munafik ni mereka tak mau pergi perang. Mereka tak mau pergi perang. Sebab apa? Sebab mereka kata yang nak pergi perang ni ialah golongan yang mendesak Nabi. Asalnya Nabi nak perang di Madinah, tapi dia orang ni punya semangat nak perang sehingga Nabi ni macam terasa hati. Sebab dia orang nak suruh Nabi perang luar pada Madinah, iaitu ke medan Uhud. Dia orang guna hujah tu. Jadi kita tak akan pergi dengan golongan ni. Sebenarnya para sahabat yang suruh Nabi perang tu sebab para sahabat nak kelebihan macam sahabat-sahabat lain yang telah pergi perang Badar. Kan kalau tengok perang Badar ni Allah Ta'ala beri kelebihan. Ahlu Badar ni antara sahabat Nabi yang besar kedudukan dia. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, bila mana Nabi ni diberitahukan oleh Jibril tentang kedudukan Ahlu Badar, Allah Ta'ala kata kepada ahli Badar, Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa mereka yang lepas ataupun yang akan datang. Nak sebut pada kita kedudukan Ahlu Badar ni, mereka ni ialah golongan yang memang sudah diuji keimanan mereka. Mereka ni Allah Ta'ala telah jamin syurga pada mereka. Jadi golongan yang tak pergi perang Badar, mereka rasa rugi. Mereka rasa macam lepas ni kalau ada peluang perang kita kena pergi semua sekali. Sebab takut-takut perang tu menjadi sebab kita masuk syurga. Antara yang kuat bersemangat nak pergi perang pada waktu tu ialah menantu Nabi. Menantu Nabi siapa? Uthman bin Affan. Sebab Uthman dia tak pergi perang Badar. Uthman dia tak pergi perang Badar sebab Nabi larang. Nabi kata, aku tengok isteri kamu ni sakit. Isteri dia ialah anak Nabi. Jaga dia. Jaga dia. Dan lepas daripada Nabi balik pada perang Badar, anak Nabi yang kahwin dengan Uthman tu meninggal. Lepas tu Nabi bagi kahwin lagi seorang. Anak Nabi yang kedua. Daripada anak-anak perempuan Nabi. Okay. Jadi dia ni rasa rugi. Walaupun dia punya kedudukan tu hebat dah. Dia rasa sepatutnya aku pergi perang Badar. Sebab perang Badar ni menjadi sebab sebahagian besar sahabat ni dah dapat lesen masuk syurga. Jadi kita nak juga pergi perang. Tapi golongan munafik dia guna modal tu, tujuan dia untuk menjadikan sebahagian orang Islam tak bersemangat nak perang. Lepas tu dibawa cerita, dia kata kali ni Quraisy yang nak perang dengan kita ni, dia orang punya semangat lagi dahsyat berbanding perang Badar. Sebab apa? Sebab dia orang nak mengangkat balik malu dia orang. Dengan sebab dia orang kalah pada perang Badar dulu. Okey. Jadi itu percubaan pertama. Lepas pada tu kalau tengok apa yang berlaku pada orang Islam ataupun pada Nabi, di fitnahnya Aisyah radhiyallahu anha tu berselingkuh dengan satu orang sahabat. Ini perbuatan golongan munafik. Okey. Jadi benda ni kalau kita tengok dia jadi fitnah sebab adanya orang munafik. Okey. Dan sebab tu kalau tengok Nabi telah mengambil tindakan yang bijak. Nabi tidak bunuh Abdullah bin Ubay walaupun ayat Quran turun secara terang-terangan sebut dia ni orang munafik yang merancanakan macam-macam. Sebab apa? Sebab apa Nabi tak bunuh? Kata para ulama, sebab Nabi tak bunuh untuk menutup sangkaan ataupun cakap-cakap orang mengatakan Nabi ni bunuh orang Islam yang tidak ikut perintah dia. Sebab kawan tu dah mengaku dia Islam. Dia tu munafik tapi dia dah syahadah depan Nabi. Kalau Nabi bunuh, dia akan jadi dalil pula kepada orang-orang yang akan datang ni. Umat akhir zaman ni, kita boleh bunuh saudara kita kalau dia ni munafik. Munafik ni nak tahu macam mana? Wahyu saja yang boleh beritahu orang tu munafik. Sebab tu zaman kita ni kita tak boleh cop orang ni munafik, orang ni munafik. Dia tak boleh. Sebab munafik itu boleh diklasifikasi ke orang tu sebagai munafik dengan wahyu. Hanya kita melihat hadis-hadis Nabi. Oh, orang ni sembahyang subuh jarang mari, sembahyang isyak pun jarang mari. Dia munafik. Tak boleh kata lagi. Dia ada sifat munafik. Tapi adakah dia munafik yang disebut dalam surah An-Nisa yang duduk di neraka paling bawah? Tak boleh kata. Pertama sebab apa tak boleh kata? Sebab sahabat kita yang mungkin tak salat, yang mungkin tak datang masjid, umur dia belum habis lagi. Kita tak tengok lagi pengakhiran dia. Takut-takut setahun dua belum mati dia datang masjid lebih daripada kita lagi. Itu tempat kena berhati-hati. Sebab tu tak boleh tala ke orang, dia ni munafik. Sebab apa munafik? Aku berjanji dengan dia pun dia tipu, dia balah dengan orang pun teruk bertahun-tahun sampai orang mati pun tak nak baik lagi. Memang itu sifat munafik. Tapi nak mengklasifikasikan dia munafik macam Abdullah bin Ubay, itu tak boleh. Kalau Nabi bunuh, maka akan ada orang yang hari ni ataupun berlaku keadaan, tambah pula zaman fitnah ni, berlaku dalam negara yang tak aman, peperangan di antara orang Islam. Mungkin ada sebahagian pemimpin dia ambil cara Nabi bunuh orang munafik, dia pun bunuh yang dia rasa tentera dia tu paling tadah. Ini benda yang boleh menyebabkan pandangan orang lain terhadap Islam jadi buruk. Okey. Jadi munafik ni boleh disebut dengan wahyu saja.
Sebab tu Nabi larang anak Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni dia ada seorang anak nama dia Abdullah juga. Abdullah bin Ubay. Dia ni sahabat baik Nabi. Bila mana turun ayat Quran, cerita tentang ayah dia ni teruk, dia tak backup ayah dia. Dia tak backup ayah dia. Dia tawarkan diri pada Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, da'ni an aqtula abi." Biar aku yang penggal leher ayah aku. Sebab dia ni buat teruk banyak sangat. Perang Uhud ni yang jadi kalah, lemah semangat pada peringkat awal kerana ayah dia. Isteri Nabi, Aisyah tu, sampai Nabi ni tidak pernahlah dalam riwayat Nabi layan isteri Nabi seperti mana Nabi layan Aisyah pada waktu dia kena fitnah. Maknanya Nabi layan dengan cara yang nampak Nabi tu kecewa dengan Aisyah. Sebab tu ada riwayat sebut Aisyah bila mana Nabi masuk dalam rumah dia, dia kata pada Aisyah, dia kata, "Ya Aisyah." Dia tak panggil dah dengan panggilan yang biasa dia panggil, "Ya Humairah," dia tak panggil. Dia panggil nama. Ada sebahagian riwayat kata, "Ya binta Abi Bakrin," wahai anak kepada Abu Bakar. Kalau kamu bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Masuk dalam rumah, sebut lagu tu terus. Tuan-tuan boleh bayang, maknanya apa perasaan Aisyah waktu tu? Aisyah ni duk rasa Nabi ni percaya orang kata dia ni zina dengan sahabat. Maknanya dia seorang suami yang duduk pada kedudukan seorang pesuruh Tuhan, dakwah orang ni hari-hari orang duk bercakap. Wahyu pula tak turun. Ujian pada Nabi, ujian pada Aisyah. Sebab tu kau tengok Aisyah 9 ayat dalam surah An-Nur membersihkan Aisyah daripada sebarang tuduhan zina. Hikmah dia kata para ulama. 9 ayat tu kita baca dalam surah An-Nur. 9 ayat tu menjadi dalil bahawasanya Aisyah ni memang seorang perempuan yang bersih. Tak pernah dia selingkuh ataupun dia curang terhadap Nabi. Tak pernah dia melakukan nusyus. Dengan kekalnya ayat tu, ayat ni menjadi dalil paling besar untuk menolak dakwaan golongan Syiah yang mengatakan Aisyah ni jalang selepas daripada kewafatan Nabi. Sebab ayat Quran tu kita duk baca sampai hari ni. Bersihnya isteri Nabi tu. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada keburukan munafik tu sendiri. Wala ukaffiru ahadan min ahli tauhid bi dhanbin wa in amila bil kabair. Kata Imam Syafi'i, aku tidak mengkafirkan mana-mana orang daripada ahli tauhid yang melakukan dosa walaupun dia melakukan dosa besar. Wa akiluhum ila Allah azza wa jalla, dan aku wakilkan urusan mereka tu pada Allah azza wa jalla. Apa maksud bahagian ni? Nak beritahu pada kita, Imam Syafi'i nak tolak dakwaan Mu'tazilah yang mengatakan mana-mana orang yang buat dosa dia telah kafir. Dosa besar. Pegangan Mu'tazilah, mana-mana orang yang buat dosa besar dia kafir. Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang buat dosa besar dia tak kafir. Cuma dia kita panggil sebagai asi, orang yang buat dosa. Tapi berbeza dengan Mu'tazilah, orang yang buat dosa besar ni ialah orang yang kafir. Dan juga sebahagian pandangan Qadariyah dan juga pandangan kumpulan-kumpulan yang lain lah yang ada pada zaman-zaman Imam Syafi'i ni. Okay. Cuma nak sebut pada kita, sebab apa Imam Syafi'i sebut tu ialah nak tolak dakwaan yang mengatakan orang yang buat dosa besar dia tidak kafir. Melainkan dia buat dosa syirik, baru dia kafir. Bahkan para ulama kata, dosa syirik pun Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang untuk orang tu bertaubat. Lagi dia tak mati, lagi tu kita tak boleh mutlakkan dia syirik kalau dia buat syirik tu secara tertutup. Contoh, ada satu orang duk bercakap, dia ni macam nak sembah benda lain. Tapi dia buat secara jahar ataupun secara terang-terang tak, dia tak buat. Melainkan dia kempen orang. Itu kalau kita, itu baru boleh itlakkan dia sebagai kafir. Tu pun yang jatuhkan hukuman kafir bukan orang awam, pemerintah ataupun pihak yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, qadhi, mahkamah apa semua. Maknanya nak kafirkan orang tu bukan daripada urusan orang awam. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya itu menolak dakwaan golongan yang mengatakan buat dosa besar satu je dah jadi kafir. Buat dosa besar banyak mana pun tak jadi kafir. Sebab ada hadis Allah Ta'ala sebut, hadis kursi, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, sesiapa yang datang kepadaku dalam keadaan dosa yang memenuhi langit, ananas sama, tapi dia tak syirik pada aku, maka aku akan ampunkan dia. Jadi nak sebut pada kita, Allah Ta'ala tak keluarkan dia daripada orang Islam. Kemudian yang perenggan seterusnya wa arda bi qada'illahi wa qadarihi wa iradatihi bi khairihi wa syarrihi wa huma makhluqani muqaddarani 'alal 'ibad. Man syaa'a Allahu an yakfura kafar wa man syaa'a an yu'mina aman. Kita terjemah dulu. Aku redha
dengan qada dan juga qadar. Muka surat 36. Aku redha. Ada orang dia baca aku reda. Tu ejaan bahasa Melayu yang baru untuk redha. Redha ni dieja dengan macam tu. R-E-D-A. Ejaan yang lama R-E-D-H-A. Okay. Tapi yang baru ni, tata bahasa Dewan Bahasa Pustaka keluarkan, aku redha eja macam ni. Walaupun reda pun kita eja macam ni juga. Okay. Aku redha dengan qada dan qadar, iaitu ketentuan Allah serta kehendaknya, baik maupun buruk ketentuan itu. Saya nak habiskan bahagian ni kalau sempatlah. Okay. Bab qada dan qadar ni ialah bab yang agak luas untuk kita bincang. Okay. Sebab tu kau tengok ada setengah-setengah tokoh dia tulis kitab khusus tentang al-imanu bil qada'i wal qadar. Dia masuk daripada rukun iman. Okay. Pertama, ada beza tak qada dan qadar? Okay. Kalau mengikut kepada Quran, ada ayat Quran yang dia sebut qadar saja. Ada ayat Quran yang dia sebut dua-dua, qada dan qadar. Ada ayat Quran yang dia sebut qada sahaja. Okay. Jadi para ulama sebut, kalau ayat tu datang, contoh dalam ayat tu ada perkataan qadar, ia bermakna qada dan qadar. Tapi kalau dalam ayat tu sebut dua-dua, qada dan qadar, maknanya Allah Ta'ala ingin buat perbezaan pada dua kalimah tu. Okay. Saya boleh beri terjemahan yang paling ringkas. Okay. Qada ni ialah ketentuan yang Allah Ta'ala tulis di Lauh Mahfuz. Yang ni tak ada semua orang tahu. Tak semua makhluk tahu. Hatta Nabi pun tak tahu. Okay. Ini dia panggil ketentuan yang peringkat pertama. Dia duduk di Lauh Mahfuz. Yang Quran sebut telah dibuat 50,000 tahun sebelum penciptaan manusia ni. Lauh Mahfuz. Okay. Qadar ialah satu ketentuan yang bila mana kita berada dalam rahim ibu kita selama 40 hari yang awal tu, maka Allah Ta'ala utus malaikat. Malaikat pun akan menulis ajalnya, jodohnya, matinya bila. Itu dia panggil qadar. Yang ni boleh berubah. Qada dia tak boleh berubah. Okay. Itu sebahagian pandangan sebahagian para ulama. Ada yang kata qada ni ialah satu benda yang tak berubah pada orang tu bila mana dia keluar daripada perut mak dia sampai dia mati. Tapi takrif ni kurang tepat. Tapi still betul lah apa yang dia sebut tu. Antaranya ialah jantina. Jantina tak berubah. Walaupun dia cuba ubah, tapi dia tetap tak berubah sebenarnya. Jantina, kalau satu orang tu lahir lelaki, dia tak ada umur 25 dia tukar jadi perempuan balik. 60 lagi jadi lelaki balik, tak ada. Dia tu tak akan berubah. Kita beri lalu azan tu.
Okey, kita sambung sikit lagi berkenaan dengan qada dan qadar. Qada macam saya sebut tadi ialah ketentuan di Lauh Mahfuz. Yang ni tak akan berubah. Yang ni dalam rahsia Allah Azza wa Jalla, hatta malaikat pun tak tahu. Qadar ni ialah seperti mana dalam hadis Nabi sebut, bila mana rahim ibu itu telah ditiupkan roh, maka malaikat diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk tulis dia punya jodoh dia, mati dia bila, apa semua. Yang ni boleh berubah ataupun tidak, boleh berubah. Berubah dengan sebab apa? Dengan sebab ikhtiar yang Allah Ta'ala beri pada manusia tu. Contoh, dalam hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang sambung tali silaturrahim antara adik-beradik, Allah Ta'ala akan panjangkan usia dia. Jadi untuk kadar yang malaikat dah tulis tu, contohlah andai kata dia mati umur 60. Dengan sebab dia buat baik, Allah Ta'ala tengok dia buat baik, maka Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, tambah lagi umur dia sampai 70 ataupun 80. Okay. Cuma kita kena tahu, perubahan itu juga telah ditulis di Lauh Mahfuz. Hak tu memang dah ada siap dah. Okay. Kita jangan duk ingat, nanti yang di Lauh Mahfuz nanti kena delete balik. Tak. Itu pun dah ada. Yang Lauh Mahfuz tak kacau. Yang di Lauh Mahfuz semua dah siap. Maknanya, sebab tu cerita Lauh Mahfuz ni, Nabi sendiri pun tak tahu. Cerita Lauh Mahfuz ialah satu benda yang tidak diketahui. Jadi, qadar dia boleh berubah dengan doa ataupun dengan ketaatan yang orang tu buat ataupun dengan maksiat yang orang tu buat. Mungkin kerana dia terlalu jahat, ramai orang doakan dia, matilah cepat dia ni. Sepatutnya umur 60, 45 dah mati dah. Dengan sebab orang dah benci, pun boleh berubah kerana benda tu. Okay. Ini dia panggil ikhtiar yang Tuhan bagi. Tempat ni lah yang orang salah faham sebenarnya. Qada dan qadar ni yang orang salah faham tempat ni. Contoh bila mana berlaku keadaan macam sekarang ni, COVID-19, ramai orang kena buang kerja. Ramai orang duk tanya saya, tanya sebahagian asatizah yang lain, kenapa Tuhan pilih saya yang susah? Kenapa ada orang, dia kena COVID, sama macam saya, duduk dalam keadaan kena COVID, PKP dah berapa kali dah, dia elok je, boleh beli kereta baru lagi. Saya ni yang ada dah kena jual. Basikal pun tunggu masa nak jual ni. Tak ada benda dah, duit dah tak ada. Kenapa aku yang dipilih untuk jadi susah tu? Okay. Jadi ini benda yang kita kena faham. Kita tak boleh salahkan Tuhan. Kita tak boleh salahkan Tuhan dalam bab ni. Kita tak boleh kata, ini semua Tuhan. Kalau kita pegang lagu tu, kita akan jadi Jabariyah. Sebab Jabariyah, dia orang beriman, baik buruk ni Tuhan yang arahkan. Kita ni hanya melakukan sahaja. Sebab tu Jabariyah dia tolak neraka dan syurga. Sebab dia kata tak ada function. Sebab Tuhan buat baik, Tuhan buat buruk. Nanti saya akan sebut sikit. Yang ni agak ambil masa sikit lah. Tapi kursus 9 kita akan berhentilah apa yang lewat. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya ini ialah bahagian bab yang orang silap faham. Okay. Kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, bila mana Allah Ta'ala ciptakan kita, kita kena tahu misi Tuhan, purpose, on purpose. Benda ni Tuhan dah nak buat dah. Ialah Tuhan nak uji kita. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Insan, Allah Ta'ala sebut, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Itu ayat dia. Kami jadikan manusia daripada air mani yang bercampur aduk. Ada sebahagian terjemah air mani yang terpancar. Untuk kami uji. Semua kita ni Tuhan akan uji. Tak ada Tuhan jadikan kita ni saja-saja je nak bagi ramai di atas muka bumi. Tak ada. Semua kita ni dia ada fail ujian yang berbeza-beza antara kita. Okay. Sebab tu ayat seterusnya dalam surah Insan, Allah Ta'ala sebut, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami yang akan beri hidayah kepada orang ni untuk dia tu jadi orang yang bersyukur ataupun jadi orang kufur. Okay. Jadi, pertama Ahlussunnah dia kena beriman. Baik dan buruk Allah Ta'ala yang cipta. Baik, buruk Allah Ta'ala cerita. Sebab tu Allah Ta'ala dia ada sifat, dia memberi rezeki. Dia pun ada sifat Al-Qabid, dia tahan rezeki. Dia ada sifat beri hidayah, dia ada sifat menyesatkan orang. Ini semua kuasa Allah Ta'ala. Okay. Cuma kita kena tahu, bila mana Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala beri pada manusia ni satu kuasa untuk dia pilih. Untuk dia ni pilih nak jadi baik ataupun nak jadi buruk. Dia boleh pilih. Kita kena tahu, kita semua yang dalam masjid ni, kemampuan yang Tuhan beri pada kita ni, dengan tangan, kaki, kudrat yang kita ada ni, boleh datang masjid, kemampuan yang sama juga kalau kita nak guna untuk pergi disco, dia sama je. Dia tak beza.
Termasuklah orang yang ada di disko tu. Kemampuan yang sama juga yang dia akan guna untuk datang ke masjid. Tapi sebab apa dia pilih ke tempat tu dan kita pilih ke tempat ni? Sebab kita yang pilih. Sebab kita yang pilih. Sebab tu Tuhan dia tidak akan boleh dipersalahkan sampai bila-bila pun. Sebab itu ialah satu benda yang Tuhan dah tetapkan. Aku dah bagi kamu kehidupan atas dunia ni, aku bagi untuk ujian. Kamu kena tahu. Bukan aku hidupkan kamu atas dunia ni saja-saja. Kamu ada ujian. Ujian dia apa? Nak tengok ahsanu amala. Itu yang disebut dalam surah Al-Mulk. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk aku uji kamu, siapakah yang paling terbaik amal ibadatnya ataupun amal ketaatan dia. Jadi Tuhan bagi kita, Tuhan bagi pendengaran, Tuhan bagi penglihatan, Tuhan bagi otak untuk fikir. Semua sama. Orang jahat pun ada yang ni, orang baik pun ada yang ni. Tapi kenapa orang jahat pilih segala benda yang Tuhan bagi untuk jahat? Sebab itu pilihan yang datang pada diri dia. Jadi Allah Ta'ala bila mana dia tengok orang ni pilih macam tu, dia akan sudahkan orang tu dengan kejahatan yang buruk. Analogi dia sama je tuan-tuan. Macam kita periksa. Bila mana kita periksa, sekolah periksa ni, dalam kertas ujian tu dia akan bagi jawapan betul, kurang betul, paling betul. Contoh soalan objektif A, B, C, D. Okay. Dia ada satu jawapan yang betul, 3 tak betul. Sepatutnya seorang cikgu ni ataupun seorang guru ataupun orang yang jabatan pendidikan ni lah, dia nak suruh orang Malaysia ni semua boleh tinggi ke semua boleh E. Dia nak suruh semua orang boleh tinggi. Okay. Tapi kenapa akan ada orang boleh E juga? Akan ada orang yang gagal. Sebab dia yang ambil jawapan yang salah. Dia tak boleh salahkan lembaga pendidikan, dia tak boleh salahkan cikgu yang buat kertas soalan. Dia kata sebab apa buat jawapan sampai 4, buat 1 dah lah. Senang saya tanda yang tu je. Jadi itu benda kita boleh fikir secara analogi. Analogi yang logik seperti itu. Kalau Tuhan dia buat kita ni nak isi syurga, nak isi neraka. Okey. Tapi dia buat manusia ni tak ada ujian apa-apa. Secara umumnya keluar pada perut mak ni semua ahli syurga belaka. Jadi di mana nilai ataupun apa makna sebenarnya penciptaan manusia ni? Jadi ada orang dia berfikir, kenapa Tuhan buat macam tu? Memang dia Tuhan dia nak buat lagu tu. Kita tak boleh soal dia. Kita tak boleh jadikan kita pula macam nak arah Tuhan. Dia yang jadi masalah. Manusia hari ni dia cuba mengukur keupayaan Tuhan tu dengan kepala dia. Sebab tu akan ada orang yang bercakap, sebab apa Tuhan susahkan saya, tak senangkan saya? Tuhan senangkan dia tu adalah jahat, kaya pula. Orang akan petikai benda tu. Sebab apa? Sebab dia fikir, cara dia fikir tu dia nak buat macam dia nak ajar Tuhan, suruh buat lagu tu, jangan buat macam yang kamu duk buat sekarang ni. Okay. Jadi itu cara fikir. Sebab Tuhan dia dah kata, wa ma lizzalimin, aku tidak akan menzalimi hamba-Aku. Hamba-hamba Aku yang pilih baik, janji aku akan beri baik. Hamba-hamba Aku yang pilih jahat, janji aku akan letakkan di tempat teruk. Dia tak boleh mana-mana kumpulan ni buat kecoh, yang baik pergi neraka, yang jahat pergi ke syurga, tak boleh. Sebab itu sistem ketuhanan, sistem yang Tuhan dah letak. Jadi ini yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beza dengan Jabariyah. Jabariyah kata, kita ni ialah satu robot yang Tuhan cipta, ni istilah saya guna, kita buat je. Kita buat je, laku-laku semua. Tapi kita tahu, Tuhan dah tahu siapa akan jadi ahli syurga, siapa akan jadi neraka. Tapi Tuhan telah beri pada kita kuasa ikhtiar. Ikhtiar. Analogi dia macam yang saya sebut tadi lah. Bila mana satu orang pelajar, dia ambil ujian, dia tak boleh tinggi, dia boleh E. Lepas tu dia nak marah cikgu. Sebab apa boleh E? Sebab duk bagi jawapan 4. Patut bagi 1 je, bagi yang betul. Kenapa bagi 3? Dia tak boleh marah cikgu sebab cikgu dah bagi penerangan. Penerangan itu ialah hidayah yang Tuhan dah bagi dah dalam hidup kita ni. Adakah orang yang sesat? Sebab apa dia sesat? Sebab dia tidak berminat kepada hidayah. Melainkan dia tak pernah dengar hidayah, tu cerita lain. Sebab ada ayat Quran Allah Ta'ala kata, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan azab satu manusia tu kalau tak datang wahyu pada dia. Kalau dia betul tak dengar apa Islam, tak tahu apa Islam, Quran tak tahulah agama tauhid tak tahu. Dia ni mungkin duduk di Korea Utara, komunis punya orang. Tak pernah dengar apa. Tak pernah dengar apa Islam, tak tahu. Keluar pada perut mak kena pemimpin dia je. Sembah pemimpin dia je. Tak sampai pendakwah situ. Itu cerita lain. Melainkan orang tu dah sampai, tapi dia yang ignore. Dia yang tak peduli. Sebab tu Quran sebut, "Waman ya'shu 'an dzikrir rahman." Barang siapa yang berpaling daripada mendengar Quran. Maknanya
berpaling itu pilihan diri dia sendiri, bukan dia ditegah untuk pergi. Macam kita sekarang ni, masjid dah buka, nak pergi tak nak pergi? Sama ada nak datang ataupun tak nak datang. Itu saja. Kalau waktu masjid tutup lu bising. Bising sangat lah. Sebab apa masjid tutup? Yang bising ialah yang tak pergi. Lagi bising pada yang pernah pergi dulu. Itu hakikat yang berlaku di negara kita. Okay. Yang tak pergi ni bising. Dia ada FB sampai 12 FB untuk hentam kerajaan. Kenapa tak buka masjid? Okay. Tapi bila buka masjid, dia pergi jaya juga. Dia tak pergi masjid. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Pilihan dia. Itu pilihan dia. Tuhan tak boleh dipersalahkan dalam isu ni. Okay. Jadi isu qada dan qadar ni, itu benda yang kita kena clear. Kita tidak seperti Jabariyah, tidak seperti Qadariyah. Qadariyah yang paling teruk, tapi kita nak bahas minggu depan. Qadariyah ni dia banyak kesamaran. Sebab Qadariyah ni kalau tengok zaman para sahabat, yang jadi kepala dia ni ialah orang yang kuat buat ibadah. Beza dengan Jabariyah. Jabariyah ni memang orang jahat dah yang nak buat tu, kepala dia tu. Qadariyah ni lah orang yang buat ibadat kuat, tapi dia cara dia fikir tu lain macam sikit. Syubuhat ni dia panggil kesamaran. Okay. Jadi kita berpada situ ialah kot untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.